Bismillahirrahmanirrahim. Apabila khilafah Islamiyah, yakni pemerintahan Islam ataupun kerajaan Islam, tidak lagi ditegakkan, maka terbiarlah beberapa hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh menyebabkan berlakunya campur tangan manusia dalam urusan agama sehingga melampaui batas-batas yang diizinkan oleh syarak. Bahkan berani meminda hukum Allah untuk kepentingan mereka dan mengadakan perkara baru dalam agama padahalnya tiada kena-mengena dengan agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal Bani Israel di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Surah Al-Baqarah ayat 79. Artinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh sedikit keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang mereka kerjakan. Perlu diketahui bahawa mendirikan kerajaan Islam adalah wajib dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nas Al-Quran telah disebut dahulu, firman Allah Taala dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya ialah wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Demi sesungguhnya Allah berjanji menolong sesiapa yang menolong agamanya, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang akan berikan kepada mereka kuasa memerintah di atas muka bumi, mereka mendirikan salat, mendirikan sembahyang, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunaikan zakat, yakni melaksanakan konsep ekonomi yang adil, menyuruh kepada yang baik, yakni negara berkebajikan, dan mencegah kemungkaran. Kehebatan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Wawasannya ialah balik kepada Allah Taala pada hari akhirat. Itulah sifat-sifat negara Islam yang disebut acuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebarangan mendirikan negara. Memang mendirikan negara ini ialah sifat makhluk yang bermasyarakat, sama ada manusia ataupun binatang. Di sana ada binatang yang bermasyarakat seperti semut, lebah dan binatang yang berkumpulan. Dia bermasyarakat. Ada ketua dia, ada pasukan dia, itu binatang. Maka manusia yang diberi akal hidup bermasyarakat sudah tentu lebih daripada itu.
Maka Allah Ta'ala tugaskan manusia menjadi khalifah dengan makna untuk mengurus dan mentadbir bumi. Perkara yang telah diisytiharkan oleh Allah kepada malaikatnya sebelum menjadikan manusia. Bila Allah Ta'ala nak jadikan Adam alaihi salam, Allah Ta'ala berkata, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat, aku nak jadikan satu makhluk yang dinamakan manusia, iaitulah Adam, untuk menjadi khalifah. Khalifah dengan makna iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan ad-din, iaitulah Islam, dan mentarbiyah dunia dengan Islam itu. Lalu malaikat bertanya, adakah kau nak jadikan makhluk yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi, yang akan melakukan kejahatan seperti sebelumnya? Dikatakan sebelumnya makhluk jin berperang antara satu sama lain. Adakah nak jadi macam tu pula? Padahal kami bertasbih memuji-memujiamu. Mengapa tak suruh kami? Malaikat makhluk yang sangat taat kepada Allah berlomba-lomba nak menunaikan perintah Allah. Lalu Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kamu tak tahu malaikat. Aku tahu. Kamu makhluk yang tidak boleh bertugas di atas muka bumi. Makhluk rohani, alam ruh, alam ghaib, bukan alam nyata dan terang. Tuhan jadikan makhluk yang bersifat sendiri, iaitulah ada jasad, ada ruh, ada akal, iaitulah makhluk manusia, dan hidup bermasyarakat. Inilah makhluk yang akan ditugaskan di atas muka bumi. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Manusia adalah makhluk yang dicipta oleh Allah untuk mentarbiyah bumi. Mentarbiyah itu dinamakan khilafah, memerintah. Maka Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, mereka berdakwah mengajak manusia kepada Islam, iaitulah beriman kepada Allah, percaya pada Allah, beribadat pada Allah, percaya pada hari akhirat. Dalam masa yang sama, mereka ditugaskan untuk mentarbiyah bumi dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugas Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Termasuk Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk oleh Allah Taala bagaimana nak menegakkan negara dan pemerintahan. Maka Nabi mengumpulkan jamaah, mengumpulkan sahabat-sahabat yang beriman. Setelah beriman, setelah masuk Islam, dipilih daripada yang masuk Islam itu. Bukan semua. Bukan semua yang masuk Islam tu reti. Ada yang masuk Islam tak reti. Reti semayang je. Reti puasa, reti ibadat, reti berzikir. Nak merintah negeri, tak reti. Maka Nabi membentuk pasukan Muhajirin dan Ansar yang mampu untuk memerintah negara, yang dididik oleh Allah Ta'ala, dia terbiah oleh Allah Ta'ala. Mereka dibelasah, dizalimi di Mekah selama 13 tahun, sanggup menegakkan Islam, tak lari walau menghadapi apa ujian. 13 tahun diuji di Mekah. Setelah adanya kumpulan ini, maka diajak pada kumpulan yang lain. Setelah penduduk Mekah tak izin Nabi menegakkan negara, mereka benar Nabi menegakkan negara. Mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Wahai Muhammad, kami sanggup mau jadi raja Muhammad di Mekah ni. Tak mahu raja pun jadi ketua di Mekah ni. Kami sanggup kumpulkan harta-harta kekayaan, beri padamu, mau jadi ketua, merintah kami Muhammad. Tak apa. Tapi bukan sebarang pemerintahan. Mestilah mengikut acuan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sebut aqamus salah, yang mendirikan sembahyang, yang ada hubungan dengan Allah Ta'ala, ada hubungan dengan Tuhan.
Pemimpin yang ada hubungan dengan Tuhan, percaya pada Allah Ta'ala, kerana tugasnya ialah melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, peraturan Allah Ta'ala. Ada perkara yang Allah Ta'ala izin manusia menggunakan akal mengikut kemampuan mereka, dan ada perkara yang Allah Ta'ala tak izin menggunakan akal, manusia tak mampu dengan akalnya dalam perkara ini, maka Allah menurunkan nas-nasnya. Itu dia. Di sinilah pentingnya aqamus salah, ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dia tidak membuat sesuatu perkara melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan saja semayang lepas tu habis. Dalam semayang dia sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, segala ibadat aku, hidup aku dan mati aku kerana Allah. Tidak ada sekutu baginya. Aku termasuk di kalangan orang Islam. Ibadat aku dan hidup aku. Lepas sembahyang, hidup aku ikut peraturan Allah Ta'ala. Mesti ada hubungan dengan Allah. Di sinilah Nabi dia tidak membuat sesuatu perkara melainkan dengan wahyu daripada Allah. Wahyu. Kalau tak ada wahyu, baru Nabi menggunakan fikiran dia. Fikiran yang dipandu oleh ilham daripada Allah Ta'ala. Kalau tak ada ilham daripada Allah Ta'ala, kalau benda itu betul, Allah Ta'ala biarkan. Kalau benda tak betul, turun ayat membetulkan. Maka ada asbab turun ayat Quran. Kalau tak ada turun ayat, menandakan boleh. Tak ada masalah. Ini peraturan yang Tuhan buat pada Nabi. Oleh kerana itulah, bila Nabi sudah wafat, naik khalifah-khalifah, dikenali khulafah Rashidin. Ini contohnya khulafah Rashidin, yang kemudian daripadanya tengok dia ikut ini tidak. Kalau ikut ini tak apa, kalau tak ikut ini tak betul lah. Khulafah Rashidin, Sayyidina Abu Bakar bila dia nanti menjadi khalifah, dalam ucapan dia yang akhir, ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah fa idza asaituhu fala ta'ata li alaikum. Taat kepada aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul. Kalau aku tidak taat kepada Allah dan Rasul, jangan taat kepada aku. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila ada apa-apa perkara, Abu Bakar tengok Quran dulu. Tengok Quran. Tak ada Quran, tengok Nabi pernah buat ke tidak. Kalau tak berjumpa, Abu Bakar bangun dalam masjid. Bangun dalam masjid. Tanya orang ramai. Sekarang kita ada suatu masalah. Masalahnya disebut, ada kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran? Masa tu Quran belum dituliskan lagi. Mana kalangan kamu yang ada ayat Quran dalam perkara ini? Kalau ada sahabat yang hafal Quran, bangun memberitahu ada ayat-ayat ni, sebut ayat-ayat ni. Kalau tak ada ayat Quran, maka tanya, adakah Rasulullah pernah sebut perkara ni? Ada ke tidak? Kalau ada, sahabat bangun. Ada Nabi pernah hukum perkara ni. Kalau tak ada, maka dia beristihad. Beristihad dengan makna memberi pandangan dia sendiri dan mendengar pandangan orang lain. Dengar pandangan orang lain. Kalau pandangan tu kuat, dia puas hati, dia pakai pandangan itu. Kalau pandangan tak kuat hujahnya, dia tak pakai pandangan itu. Dia melihat hujah yang lebih kuat. Dia sebut dengan ijtihad. Ini cara pemerintahan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, begitu juga bila ada masalah. Kerana Abu Bakar dengan Umar ni dia sibuk, dia tidak hafal Quran. Tidak hafal ayat Al-Quran Abu Bakar dengan Umar. Kerana terlalu sibuk dengan urusan-urusan, tak sempat nak hafal Quran. Dia tanya orang ramai. Pernah dalam satu majlis, Sayyidina Umar membuat satu keputusan, lalu bangun seorang perempuan, wahai Amirul Mukminin, tidak betul
Kerana ini firman Allah Ta'ala dalam Quran. Ada sebut bagian-bagian. Seorang perempuan saja yang ingat Quran. Lalu Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta Umar. Perempuan betul, Umar salah, kata dia. Perempuan betul, Umar salah. Ini cara pemerintahan Islam. Bukan sembarangan. Islam ada cara pemerintahan diikuti oleh Uthman bin Affan, diikuti oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, diikuti oleh mereka ini. Bila mati Sayyidina Ali, berlakunya fitnah, kacau balau, maka timbullah pemerintahan ikut cara sendiri. Ada ikut Quran, ada ikut cara sendiri. Sehingga muncul Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Umar bin Aziz jadi khalifah, balik pula kepada sebagaimana Khulafa' Rasyidin. Bila dilantik jadi khalifah, dia tanya, ini hak orang ramai. Orang ramai setuju tak dia jadi khalifah? Setuju. Setuju dia jadi khalifah. Itu cara pemerintahannya. Disebut acuannya dalam Quran, bukan sembarangan. Aqamus salah wa atawuz zakah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini satu konsep dalam ekonomi Islam. Salah satu daripadanya. Konsep zakat ini ialah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada mereka yang berada dan dikembalikan kepada keperluan-keperluan yang perlu bagi negara. Mula-mula ada zakat. Ada zakat. Zakat tak cukup. Bila tak cukup zakat, zakat tak banyak di masa itu, maka diambil ghanimah, diambil faid. Ini ialah harta rampasan perang bila orang Islam menakluk. Bila tak cukup, zaman Sayyidina Umar dikenakan kharaj. Kharaj ialah cukai tanah, hasil tanah. Sayyidina Umar memulakan cukai tanah. Bagi orang Islam dia kenakan zakat pertanian. Orang bukan Islam dia kenakan kharaj. Orang Islam wajib zakat, orang bukan Islam tak wajib zakat, tetapi dikenakan kharaj. Kharaj ni ialah cukai tanah, hasil pertanian. Ulama membahagikan kharaj wazifah, kharaj muqasamah. Kharaj wazifah ialah jenis-jenis tanah. Tanah gandum, tanah kerma, tanah anggur, tanah rumah. Itu beza antara satu sama lain. Kharaj muqasamah ialah mengikut hasil pertanian dia, berapa peratus, macam zakat juga. Ditentukan oleh pemerintah bagi orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia tak boleh beribadat. Dengan sebab itu ada zakat bagi mereka, maka dikenakan kharaj. Kharaj ni ialah cukai pertanian. Orang Islam zakat pertanian. Orang Islam ada zakat perniagaan. Orang bukan Islam ada usyur. Usyur ialah cukai daripada perniagaan orang yang bukan Islam. Ini usyur, dikenakan pada mereka. Orang Islam dikenakan zakat perniagaan. Orang bukan Islam kena usyur. Ini pemerintahan Islam zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar Aziz mengenakan ma yustakhraju minal bihar, iaitulah cukai hasil laut. Umar Abdul Aziz mengenakan cukai hasil laut. Orang laut ada hasil-hasil dia, dikenakan cukai hasil laut 1/5. Ini Umar bin Aziz. Ini tak ada dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, tapi ada dalam kitab fiqh Umar bin Abdul Aziz. Tapi oleh kerana kita tak mengaji, 2 tahunnya Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, tak tahu di sana ada mazhab Umar bin Abdul Aziz, mazhab Umar bin Khattab, mazhab Sayyidina Uthman bin Affan, mazhab Sayyidina Ali, mazhab Abdullah bin Mas'ud, mazhab Abdullah bin Abbas, mazhab ulama tabi'in, Sufyan al-Thawri, mazhab Abu Thur al-Lis bin Sa'ad. Banyak mazhab-mazhab. Bukan mazhab Pak tu saja. Oleh kerana kita duduk Pak, duduk gonyek Pak tu lah. Duduk gonyek ke Pak tu. Di mana dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis menghuraikan semua perkara ini. Sebab itu kalau nak mengetahui Islam bukan payah sangat.
boleh meretah Islam ni. Ulama-ulama meninggalkan kitab-kitab fiqh yang banyak dalam segala mazhab. Kena baca belaka. Termasuk dalam mazhab Syiah, mazhab Khawarij. Ada kitab-kitab dia. Syiah ada Khawarij, Ithna Asyariyah, Ibadiyah, ini Khawarij. Syiah Zaidiyah dengan Ithna Asyariyah, ada kitab fiqh dia yang boleh dikaji. Kadang-kadang ada dalam kitab fiqh Sunni, tak ada dalam kitab fiqh Syiah. Tak ada dalam kitab fiqh Sunni, ada dalam kitab fiqh Syiah. Ada. Tak boleh kata Syiah ni kafir belaka. Tak faham, tak erti. Ini kena. Dengan sebab itu ada kitab-kitab tafsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir yang menghuraikan hukum-hukum syarak. Dalam tafsir ni meriwayatkan semua pandangan-pandangan ulama, bukan sahaja ulama sahabat, tabi'in, termasuk ulama ahli al-bait yang dikatakan Syiah. Ja'far As-Sadiq, Al-Baqir, Musa Al-Kazim. Ini ialah ulama-ulama ahli al-bait, ulama mazhab Syiah yang Imam Syafi'i mengaji dengan Ja'far As-Sadiq. Imam Abu Hanifah mengaji dengan Imam Ja'far As-Sadiq. Syafi'i mengaji dengan ulama ni mengaji dengan Abu Hanifah, mengaji antara satu sama lain. Hak duduk balas ni Syiah ni, hak tolu. Hak dia baca kitab 2-3 biji kitab dia, cukup sekadar itu saja. Jadi ilmu Islam ni kaya dengan perbendaharaan ilmu. Termasuk bagaimana nak memerintah negara. Kita kena tengok semua dalam kitab-kitab ini. Di mana usyur dalam bab kharaj mazhab Hanafi, Abu Yusuf, Al-Imam Abu Yusuf, ia anak murid pada Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang dia memberi pandangan lain pada Abu Hanifah, lain pada Abu Hanifah, lain pada Abu Hanifah. Ini Abu Yusuf, seorang alim dalam mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Oleh Hanafi dah mati, maka ada masalah baru, dia beristihad. Oleh kerana di dalam negeri orang Islam di masa itu ada orang bukan Islam. Orang bukan Islam ada dalam negeri. Dan orang bukan Islam dia ambil cukai. Kita tidak boleh melarang orang bukan Islam memakan makanan yang haram. Dibenarkan oleh agama dia. Dia boleh makan babi, dia boleh kedara harok, dia boleh apa. Itu hak dia, kita tak larang. Menyebabkan dia berniaga sama-sama dia. Berniaga sama-sama dia. Kita tak boleh, orang Islam tak boleh berniaga benda-benda yang haram ni. Dia berniaga sama-sama dia. Mazhab Syafi'i kata kita boleh ambil cukai daripada barang-barang yang halal sahaja. Ini mazhab Syafi'i. Termasuk beberapa mazhab Hambali dan lain-lain. Abu Yusuf, iaitu seorang alim dalam mazhab Hanafi, mengatakan boleh ambil cukai arak daripada orang bukan Islam. Boleh ambil cukai babi daripada orang yang bukan Islam. Tetapi tak boleh belanja untuk orang Islam. Dia letakkan dalam akaun khas dan dia belanjakan untuk mereka, untuk orang bukan Islam. Ini ada dalam kitab fiqh. Mengaji tak? Kalau mengaji kitab Kunang tak temu benda ni. Mengaji kitab Kunang je tak jumpa benda macam ni. Kena mengaji kitab Al-Kharaj, Al-Amwal Abu Ubaid, macam-macam kitab-kitab fiqh ni kena mengaji. Bila nak memerintah negara, ini kitab-kitab Islam. Ulama-ulama Islam mengarang kitab-kitab yang banyak. Dengan sebab itu, kalau kita memerintah Islam, negeri Islam boleh ditadbir dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Contohnya dalam masalah zakat. Zakat ada bagian fakir miskin. Fakir miskin ialah untuk mengatasi masalah kemiskinan, masalah kefakiran. Ini konsep zakat. Bagaimana nak menyelesaikan masalah kemiskinan dan kefakiran? Zaman dulu, bagi orang miskin beri 100 riyal cukup. Beri 100 riyal dia beli kambing, beli lembu dia pera, lepas daripada kemiskinan. Masa tu harga tanah 200 ringgit seka harga tanah zaman tu.
Beri RM100, RM50, banyak dah masa itu. Zaman sekarang beri RM200 nak beli ikan kembung pun tak cukup. Ini tak sesuai. Jadi mereka yang mentarbih zakat ni mesti faham bagaimana nak mentarbih mengikut keadaan-keadaan semasa. Keadaan-keadaan semasa. Ada negeri-negeri Islam yang bijak mentarbih masalah zakat ini. Bagi yang fakir miskin, ada orang dia nak minta batu orang serta-merta, beri RM50. Batu orang serta-merta, beri RM100. Ini ada. Tetapi melalui fakir miskin juga, dia buat projek industri kilang sebagai contoh untuk orang miskin. Dia ambil duit zakat, buat kilang. Dikumpulkan berapa jumlah pekerja orang miskin, orang fakir. 100 orang kerja dalam kilang ini. Ini sahammu dalam kilang ini. Sahammu dalam kilang ini. Kemudian gaji daripada kilang ini. Keuntungan daripada kilang ini bagi setahun sekali. Gaji daripada kilang ini ada pada dia. Tahun ni 1000 orang miskin bebas dari kemiskinan. Tahun depan tak payah tolong lagi. Ladang dibuat dengan duit zakat. Diatur dan ditarbih. Ini untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ini dia bagi RM50, RM100. Minggu depan mari pula. Minggu depan mari pula. Minta pula. Minggu depan mari pula. Ni. Lepas tu ada bagian mu'allah. Mu'allah ni untuk menjinakkan hati dia kepada Islam. Orang yang baru masuk Islam. Ada mu'allah. Nak jinak dia dengan Islam. Ni dah asal orang masuk Islam, 40 tahun masuk Islam, mu'allah lagi. Mu'allah lagi. Ada orang umur 70 tahun dilahirkan daripada ibu bapa agama Islam, mu'allah juga ada. Ni kena faham. Mereka ni liar dengan agama. Ibu bapanya orang Islam. Tapi liar dengan sembahyang, liar dengan agama dia, dengan apa. Ini pun dia dijinakkan dengan zakat. Ini termasuk mu'allah juga ni. Kena faham. Mu'allah ni bukan Hindu, Buddha masuk Islam je. Rupanya Melayu ada juga mu'allah. Ini kena faham konsep zakat dalam Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari mereka yang berada, dikembalikan kepada mereka yang memerlukan. Memerlukan itu sama ada orang fakir miskin ataupun jentera-jentera kerajaan. Jentera kerajaan ialah pegawai-pegawai kerajaan yang memerintah negara. Ada peruntukan untuk dia. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi nabi, dia jadi rasul. Nabi kerja apa? Kerja apa Nabi ni? Masa belum jadi nabi dia berniaga. Lepas jadi nabi tak berniaga lagi. Kerja berdakwah. Lepas tu siapa yang biaya dia? Yang biaya dia isteri dia Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lepas Khadijah mati, siapa biaya dia? Sahabat-sahabat biaya dia. Bila ada negara, sudah ada negara Islam, Nabi mendapat bahagian khumus. Ada peruntukan untuk Nabi, peruntukan negara. Dia beri pada Nabi. Ini mengikut kita dalam Quran. Disebut ayat dalam Quran. Banyak ayat-ayat mengatakan walillahi wal rasul dzul qurba. Bagi Allah, bagi Rasul dan keluarga Nabi. Keluarga Nabi tak boleh terima zakat. Tapi menerima faid, menerima ghanimah. Anak Nabi tak benar terima zakat. Maka ada peruntukan dalam Quran. Nabi bukan malaikat. Nabi makan gaji juga. Orang ngaji tasawuf dia tak ngaji kitab ni. Dia ngaji kitab tasawuf je. Orang ngaji tasawuf pun kena makan juga. Kena makan juga. Dia bukan malaikat. Malaikat boleh tak makan. Manusia kena makan. Dia kena kerja. Tapi mereka yang memerintah negara, ada peruntukan daripada negara itu. Dia beri pada dia. Nabi ada beberapa ekor unta. Ada beberapa ekor kuda. Kepunyaan Nabi. Yang diberi oleh sahabat dan dibahagi pada Nabi dalam peperangan. Itu cara zaman dulu. Ada peruntukan bagi Nabi. Ada kenderaan dia, ada apa dia.
Ni kalau mereka Islam kan dia jalan kaki ya. Jalan kaki tak boleh pakai kereta. Ini kerja, ini otak bodoh belakang. Tak ngaji. Kena ngaji, kita ngaji. Ini Tuhan sebut dalam Quran, wa atawuz zakah, dia berzakat itu berkembang. Ini konsep ekonomi. Wa amaru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, iaitulah kebajikan. Negara berkebajikan. Kebajikan ini bukan sahaja kebajikan masyarakat, termasuk kebajikan mengajar, kewajipan berkhidmat, kewajipan macam-macam kebajikan. Kebajikan dalam Islam ni luas. Semua kerja untuk mengajak manusia untuk bahagia dunia dan akhirat adalah kebajikan. Kebajikan dalam buku hari ini, kebajikan masyarakat, tolong orang miskin, sekadar itu saja kebajikan. Kebajikan dalam Islam ni luas. Semua kerja adalah kebajikan. Kita kena sedar. Bukan sahaja mereka yang jadi tok qadin nikah orang mengikut hukum syarak. Mereka yang jadi tok imam masjid mengikut hukum syarak kebajikan. Termasuklah mereka yang menjaga lalu lintas di jalan raya, yang menjaga keamanan dan keselamatan, pegawai-pegawai kerajaan yang mentadbir negeri. Ini kebajikan. Kebajikan termasuk dalam khilafah, dalam pemerintahan negara, berkhidmat untuk pemerintahan negara Islam, dapat pahala. Dapat pahala di hari akhirat kelak. Dengan sebab itu disebut dalam hadis, sab'atun yuzilhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 jenis manusia yang akan dapat naungan payung Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, yang tidak ada naungan melainkan naungan dia di padang mahsyar. 7 jenis manusia. Al-imamul adil, yang pertama pemimpin yang adil, pemimpin yang memerintah dengan Islam yang adil. Nombor 1 Nabi sebut. Ini dapat payung pada hari kiamat kelak. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Ini yang kedua, bergantung masjid. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah, orang muda yang hatinya bergantung beribadat pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, walau umur dia muda. Muda ni dalam istilahnya belum umur 40 tahun. Dia sudah beribadat pada Allah Ta'ala. Umur 20-an sudah kuat ibadat. Ini dapat naungan arwah. Walung bil masajid. Wa rajulani tahabba fillah itama alaihi wa tafarraqu alaihi. Yang keempat ialah orang yang berkasih, yang bersahabat antara satu sama lain. Bersahabat kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang keempat. Yang kelima, warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Orang yang menyumbang yang terlalu pemurah sehingga apa diberi oleh tangan kanan, tangan kiri tak sedar. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia tolong orang. Ini yang kelima. Yang keenam, warajulun talabatuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang diminta oleh perempuan yang cantik rupawan, yang lawa, supaya mengerjakan maksiat, dia kata inni akhafullah, saya takut pada Allah. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Yang ketujuh, nombor 7, nombor bom, nombor kedian sekali, ialah orang yang berzikir di tempat yang sunyi, mengalir mata kerana takut pada Allah Ta'ala. Ini nombor bom, nombor 7. Kita ni nombor 1 sekali. Nombor 1 hak berzikir duk cari korang ni nombor 1. Hak kerja-kerja dunia ni, ni dunia. Padahal Nabi sebut hak berzikir duk cari korang ni nombor bom. Nombor bom dak tahulah. Kalau hak belum lari ke dia sekali. Itu. Ini kita kena tahu, ini dia Islam yang dia ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemerintahan Islam satu perkara yang wajib. Semua kebajikan, polis yang jaga jalan raya, polis yang jaga keselamatan, polis yang jaga keamanan, dapat pahala. Pegawai kerajaan yang duduk di pejabat dia, dapat pahala. Ini fardu kifayah. Dalam Islam disebut fardu kifayah.
askar, tentera, ini fardu kifayah. Kalau kita ngaji kitab fardu kifayah ni semayang-mayang je. Banyak je fardu kifayah. Baca kitab Ihya Imam Ghazali. Imam Ghazali ni kitab tasawuf yang paling besar. Dia sebut semua sekali ni. Kalau kita baca sekadar tu saja gak fardu kifayah ni banyak-banyak ialah. Dengan sebab itulah pemerintahan negara ni beri korang lah, dah ambil kita lah. Supaya dia pergi merintah pun. Kita duduk saja sudahlah, piti banyak buat umrah acak kali. Negeri orang perintah pun tak apa. Ini bukan cara Islam ni, bukan mikir Islam. Ini mikir Kristian. Orang Kristian aja begini. Nabi memerintah negara berhijrah ke Madinah, wa nahau 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Kemungkaran itu dicegah. Dicegah dengan lidah, dengan nasihat. Dicegah dengan tangan. Tangan menangkap dan menghukum mereka yang melakukan jenayah, yang buat maksiat, yang buat kaca. Ini nahau 'anil munkar, kehebatan undang-undang. Kehebatan undang-undang Islam ni orang takut, orang gerun, orang tak berani nak buat. Salahkan takut pada undang-undang. Undang-undang yang tidak ada hebat, walaupun undang-undang tu kerah, orang tak takut. Orang tak gerun. Hukum macam mana pun, jenayah bertambah juga. Hukum macam mana pun, orang jahat bertambah juga. Pasal apa? Kerana tidak ada iman di dalam undang-undang itu. Tidak ada iman. Mesti ada iman. Walillahi aqibatul umur. Dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Semuanya akan balik pada Allah Ta'ala. Bila Islam merintah, sehingga tempat yang Islam merintah, orang masuk Islam ramai-ramai, tinggal sikit je dah Islam. Mesir itu asalnya Kristian, Kipti, Mesir. Majoriti rakyat dia orang Islam, tinggal sikit dia orang bukan Islam. Parsi itu dulu agama Majusi. Bila Islam masuk, dia masuk Islam. Tinggal sikit je Majusi. Majusi dah 8 juta, dah sikit dah di Parsi ini. Pakistan, itu negeri Hindu asalnya. Termasuk negeri kita ni ialah negeri agama Hindu, agama Buddha. Orang Melayu habis masuk Islam. Kalau tak masuk Islam bukan Melayu lah, siapa begitulah. Melayu tu Islam, Islam tu Melayu dalam kepala kita. Begitu. Begitu sekali. Pasal apa mudah sangat masuk Islam ni? Mudah orang masuk Islam ni. Jadi ulama-ulama yang mengkaji sejarah mengatakan ada 4 perkara mengapa orang mudah masuk Islam. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman pada hari akhirat. Yang ketiga, takwa kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, adil kepada semua. Ini 4 perkara menyebabkan habis rakyat berduyun-duyun masuk Islam. Tinggal sikit saja. Pasal jadi begitu. Bila beriman kepada Allah, tidak ada siapa dalam negara ini yang boleh mengatasi undang-undang. Undang-undang Allah mengatasi segala-galanya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang perempuan dari Bani Makhzum, seorang bangsawan Quraisy, mencuri, dia seorang yang senang, seorang yang kaya, yang ada duit, tiba-tiba mencuri. Nyata dia mencuri. Lalu dijatuhkan hukuman hudud, potong tangan. Maka orang-orang besar Quraisy yang masuk Islam dah, bukan kafir, masuk Islam dah, merasa risau bagaimana dia seorang bangsawan dihukum kerak tangan juga. Kita minta Nabi tolong perenganglah hukuman dia, kerana dia ni seorang bangsawan. Lalu mereka menugaskan Usamah bin Zaid. Usamah ni cucu akak Nabi. Ayah dia Zaid bin Harithah mati dalam perang Mu'tah. Dia anak yatim, Nabi sayang ke Zaid ni, cucu akak dia. Rapat dengan Nabi. Zaid sudah jadi orang muda. Lalu mereka kata, kita jumpa dengan Usamah,
minta Usamah mengadu ke Nabi, tolong penganglah hukuman. Usamah pun berjumpa dengan Rasulullah, orang lain tak berani, takut. Usamah kata, Rasulullah, orang minta tolong supaya perempuan Bani Makhzum yang mencuri ni kena potong tangan ni, batal lah hukum potong ni. Nabi berubah. Nabi kata, adakah mu nak ubah hukum Allah Ta'ala? Allah Ta'ala dah putus hudud Allah Ta'ala, mu nak ubah. Lalu Nabi keluar ke masjid, menyampaikan ucapan pada orang ramai. Ada orang mengadu kepada aku, seorang perempuan bangsawan dijatuhkan hukuman. Dia seorang bangsawan, perlu dibebaskan hukuman dia. Nabi kata, innama halakal ladzina min qablikum idza syaraka as-sarif qata'uh wa idza syaraka ad-dha'if qata'uh wa aymallahi law kanat Fatimah bintu Muhammadin sarqat la qata'tu yadaha. Sesungguhnya binasa umat zaman dulu bila seorang bangsawan melakukan kesalahan mencuri, dibebaskan. Bila seorang yang lemah buat kesalahan mencuri, dipotong tangannya. Ini binasa umat zaman dahulu, kaum Bani Israel. Demi Allah, sekiranya puteri kesayanganku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya, kata Nabi. Dia dengar begitu senyap. Kalau anak aku Fatimah curi, aku kerak tangan, Nabi kata. Aku hukum kerak tangan juga. Ini dia hukum Islam. Kenapa? Kerana hukum Allah mengatasi segala-galanya. Hukum Allah mengatasi segala-galanya. Tak boleh, ketua negara tak boleh mengatasi hukum. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, zaman dia pergi perang Siffin, baju rantai ni macam kereta kebal lah. Baju rantai, baju yang dibuat daripada rata. Kalau orang tetuk, kena rata ni. Kalau orang tikang, sekak di rata ni. Sayyidina Ali pun pakai baju rata juga. Dia dah mandi minyak rupanya. Orang ni mandi minyak nak suruh kebal. Sayyidina Ali pakai baju rata. Tiba-tiba baju rata dia hilang. Dia tengok seorang bukan Islam. Satu riwayat kata Yahudi, riwayat kata Kristian, bawa baju dia. Dia pun pegang, ni baju aku. Kata Yahudi, ni baju saya. Tak, baju saya. Sayyidina Ali tak rapah cara di hadapan hakim. Hakimnya Shuraih Al-Kandi. Shuraih ni Al-Kandi seorang hakim, dia bukan sahabat. Dia seorang tabi'in. Dia jadi hakim sejak zaman Sayyidina Umar. Shuraih Al-Kandi ni zaman Sayyidina Umar jadi hakim dah. Ceritanya kita tambah sedikit. Berapa Sayyidina Umar latih dia jadi hakim. Satu hari dia duduk ngaji dalam majlis Sayyidina Umar. Mari seorang perempuan mengadu ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, suami saya baik, saya nak ngadu hal suami saya. Apa masalah suamimu? Suami saya semayang sama, puasa sama, dia kata. Suami saya. Sayyidina Umar kata, baguslah tu lelaki begitu. Mayang sama, puasa sama, baguslah. Sayyidina Umar kata, orang perempuan tu pun lari sipu-sipu. Syurah kata, ya Amirul Mukminin, orang perempuan ni ngadu hal suami dia. Panggil malam, panggil. Sila Musalsa. Dia tak balik rumah ni. Dia tak balik rumah bini dia, puasa sama, mayang sama. Itu maksudnya. Oh gitu. Kena puasa sehari, buka sehari. Kena buat ibadat katik, tidur katik. Kata Sayyidina Umar, kena gitulah. Barulah puan tu balik puas hati. Suami dia selesai masalah. Sayyidina Umar kata, idhab anta khadin fil Basrah. Pergi aku latih menjadi tok hakim di Basrah. Tu dia ceritanya. Rupanya dia seorang yang pintar. Seorang pemuda yang pintar. Shuraih ni jadi hakim zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lantik jadi hakim. Jadi bila Yahudi ni cara bawa baju atas, cara depan Shuraih. Shuraih kata, al-bayyinah ya Amirul Mukminin. Mana saksi Amirul Mukminin? Amirul Mukminin tuduh dia curi baju, kena ada saksi.
Tak ada saksi tak boleh. Kena ada saksi. Walaupun ketua negara tak boleh ambil gitu aja. Ini hukum Islam. Hukum Islam mengatasi ketua negara. Lalu Sayyidina Ali kata tak ada saksi. Yang tahu baju ni baju aku anak Hasan dengan Husin. Anak dah aci. Masuk dia ayah dia. Dah aci. Lalu Syureh membuat keputusan bajunya serah ke Yahudi. Kerana Sayyidina Ali tak ada saksi. Lalu keluarlah daripada mahkamah Syureh dengan Yahudi. Yahudi pun pergi depan sana. Ya Amirul Mukminin, ini baju Amirul Mukminin. Sebenarnya jatuh Amirul Mukminin. Masa lagi perang saya ambil. Ini hukum Allah, hukum yang adil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Ini dia. Kena tengok hukum Islam ni sangat adil. Sangat adil. Sultan Mahmud Al-Fatih yang buka Istanbul itu, dia kelahi dengan seorang Kristian, dia tapa warna betul lah. Maka dia bawa ke mahkamah. Maka hakim menghukumkan sultan kerana menampar seorang yang bukan Islam. Ini dia bertakwa, beriman pada Allah. Hukum Allah mengatasi segala-galanya. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman pada hari akhirat. Beriman pada akhirat ni, kalau seorang tu dia cerdik, dia pandai auta, dia pandai kecek, pandai apa, lepah. Boleh saya bukti tak cukup. Kerana dia pandai kecek, malah tipu. Lawyer ada kena ulah, tanya-tanya lepah dia. Kerana cerdik, dia pandai minta. Padahal dia salah. Dia tak betul. Dibebaskan. Kerana Nabi kata, aku mengikut apa yang zahir. Apa yang batin itu kepunyaan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Aku dengar saksi ni kuat, hujah dia kuat, aku hukumlah. Pernah dua orang sahabat berkelahi daripada Ansar. Kelahi dengan Nabi, balah bak tanah. Nabi kata, aku ni manusia. Aku tak tahu mana betul, mana salah. Aku ikut apa yang zahir. Boleh jadi salah seorang daripada kamu ni pandai bercakap, aku hukum hak pandai bercakap ni, kata Nabi. Tapi ingat-ingat, hak pandai bercakap ni kalau dia salah, dia ambil masuk neraka dia. Nabi kata. Boleh dengar begitu, sahabat ni kata, beri kesayangan saya lah. Hak ni kata, beri kesayangan saya lah. Tambah belaka. Takut ke neraka. Padahal masing-masing ada hujah mengaku. Akhirnya disuluh, didamaikan antara dua ni. Tidak dengan mahkamah. Ini kerana beriman pada hari akhirat. Kalau seorang dia terlepas di atas dunia, dalam kubur ada sa'a munkar nakir. Tak boleh ngecek dah. Hari kiamat ada hisap pula. Boleh hisap dah hari kiamat, Tuhan cara tangan dia bercakap, kaki dia bercakap, kulit dia bercakap, mulut dikuncikan. Apa yang dibuat di atas dunia ni, walaupun dia pandai, mulut dia pandai di atas dunia, di akhirat kena. Bila beriman pada hari akhirat, menjadikan seseorang itu takut. Sehingga orang buat salah, padahal surat Tuhan benarkan bertaubat, boleh bertaubat, tak apa, suruh diri. Padahal kalau kita buat maksiat, sembunyikan. Bertaubat lebih afdal daripada royak korang. Bertaubat antara kita dengan Allah Ta'ala lebih afdal, kerana Allah Ta'ala kasih kepada hamba dia yang bertaubat. Tapi ada juga orang tak padan dengan taubat, dia suruh hukum dia, jadi berlaku begitu. Ini kerana beriman pada hari akhirat. Yang ketiga, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ni Tuhan sebut dalam Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu asal seorang lelaki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa, berbangsa dan bersuku kaum, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain.
Yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan kerana baka, bukan kerana keturunan, bukan kerana warna kulit. Yang bertakwa ini paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Ini paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala. Ini paling mulia di sisi Tuhan. Bukan bangsa dia. Kalau orang Arab, walaupun dia keturunan Nabi, baka Nabi sekalipun, dia lawan Allah Ta'ala, rendah martabat dia, jatuh martabat dia. Kalau orang Ta'ala asal dia hamba abdi, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, mulia di sisi Allah Ta'ala. Ini ajaran Islam. Bakak dia rendah, harta tak ada, kuat bertakwa kepada Allah Ta'ala, mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia sabar menghadapi kesusahan dia, kepakiran dia, taat pada Allah Ta'ala, mulia. Kalau orang tu ada harta pula, syukur pada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala, taat pada Allah Ta'ala, lebih mulia lagi. Dia bersyukur. Takwa menentukan kemuliaan seseorang, bukan baka dan keturunan. Bila Islam masuk ke negeri-negeri seluruh pelosok dunia, tengok orang yang ikut Islam ini lebih utama. Menyebabkan berduyung-duyung bangsa-bangsa dunia masuk Islam. Sehingga kambuh orang Arab. Orang bukan Arab, ramai pada orang Arab masuk Islam pula. Jadi begitu. Dan pernah memerintah negara besar, khalifah-khalifah Islam, kerajaan Imam Malik, kerajaan Mughal di India, termasuklah kerajaan Ayyubiyah. Ini termasuk orang yang bukan Arab yang memerintah negara berlaku. Yang paling bertakwa ialah yang paling mulia sisi Allah Ta'ala. Adil untuk semua. Walaupun terhadap musuh pun adil juga. Tak boleh hukum musuh kalau dia tidak bersalah. Tawanan-tawanan perang di medan perang wajib dilayan dengan baik. Walaupun dia tawanan, dia sudah kalah, dia sudah menyerah diri, tak boleh berzalimi dia lagi. Menyebabkan tawanan-tawanan ni masuk Islam. Masuk Islam. Adil pada semua. Ni tak untuk pokok kita aja. Adil untuk pokok kita, untuk orang tidak. Macam mana orang nak ikut Islam? Jadi bila ikut Islam ni, menyebabkan orang masuk Islam. Dengan sebab itulah takut sangat ke Islam ni. Hari ini terdapat usaha-usaha supaya orang jangan ikut Islam. Setelah mereka gagal menghalang melalui ideologi, melalui teori, melalui pahaman-pahaman, dia guna Islam. Antara ini dinamakan Islam liberal. Islam juga tapi liberal. Liberal ni Islam yang bebas. Zaman sekarang ni zaman dunia bebas. Islam kena bebas juga. Tapi bebas dia bukan bebas babah. Babah. Hak haram jadi halal, halal jadi haram. Jadi bercelaru habis. Ini bebas, ini rosak, merosakkan. Suruh batal hukum Islam, pakai hukum manusia. Tinggal syariat Allah, pakai syariat manusia reka sendiri. Ini perangai orang Yahudi yang kita baca dalam ayat ni. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan. Celaka ni neraka lah. Gaung dalam neraka. Yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Ini orang alim tulis kitab dengan tangan. Lalu dikatakannya ini dari Allah, ini dari Allah. Ini dari Allah kata dia. Ini hukum Allah juga. Termasuklah orang putih suruh buat undang-undang syariat. Orang berzina, kalau sabit berzina, kena sebab 100 kali. Sebab cara Islam. Denda 200 riyal. Denda 400 riyal. Denda 1000 riyal. Denda 10,000. Ini undang-undang yang dia buat sendiri. Dia kata undang-undang syariat. Ini bukan syariat. Ini kerja orang Yahudi zaman dulu. Menamakan undang-undang dengan undang-undang Allah. Padahal bukan undang-undang Allah. Bukan syariat pun. Ini silap, celaka Tuhan kata bagi mereka ni. Supaya membeli ayat Allah dengan harga yang murah ataupun jual dengan harga yang murah.
celaka neraka dengan sebab tangan-tangan yang menulis ini, celaka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Walaupun ayat ini ditujukan kepada pendeta-pendeta dan ulama Bani Israel, orang Yahudi, tetapi menjadi iktibar yang ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka menyedari betapa besarnya akibat amalan begitu di dunia dan di akhirat. Ulama tafsir kita, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar dia ambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Walaupun sebab ayat ni pada orang Yahudi, tapi kalau kita buat sebab tu, hak sebab ni kita buat juga, maka kita kena sama. Ini bahayanya sekularisme, bahayanya memisahkan pemerintahan daripada agama Islam, menyebabkan hukum-hukum Islam ditinggalkan, reka hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah. Cerita ulama Yahudi ini ialah kerana orang besar-besar Bani Israel yang memerintah, raja-raja Bani Israel. Bila banyak mereka mengerjakan zina, minum arak, buat maksiat, lalu mereka panggil ulama-ulama mereka supaya pindah hukum, pindah peraturan. Dipindah peraturan, yang buat kerjanya ulama-ulama Bani Israel, tok guru, ustaz-ustaz dia, Tuhan laknat. Maka begitulah juga kalau ada ustaz orang Islam, guru, tok guru orang Islam yang buat kerja ni, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.